في السجدة في صاد. Bab berkenaan dengan sajdah pada surah Sad. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. Ibn Abbas kata, saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada Sad. Qala Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas kata, walaysat min azaimi sujudi ay min muakkadati sujud. Sujud pada surah Sad itu bukan di antara perkara-perkara yang diberatkan untuk sujud. Maksudnya ini tidak menafikan sujud, bahkan maksudnya di sini sujud pada surah Sad itu ikhtiyariyah. Maksudnya jika nak sujud boleh, tidak sujud pun tak apa. Jadi kisahnya Abdullah bin Abbas kata walaysat min azaimis sujud tu, maksudnya dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tilawah surah 1, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud selalu. Jadi Abdullah bin Abbas sangka tidak ada sujud tilawah pada surah 1. Kemudian dia lihat pula pada kali yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Sad, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud selalu ketika itu. Jadi dia anggap pula ini adalah ada sajdah pada surah Sad. Dan Abdullah bin Abbas kata walaysat min azami sujud. Sujud ada pada surah 1, tapi tidak dianggap sujud di antara sujud-sujud yang diberatkan untuk sujud. Maksudnya tidak jadi wajib. Nak sujud boleh pada surah 1, tak sujud pun tak apa. Itu maksud walaysat min azaimis sujud. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا. Ulama di kalangan sahabat Nabi dan tabi'i, mereka berselisih pendapat pada sujud pada saat ini. Fara'a ba'du ahli ilmi ay yasjuda fiha. Sebahagian ulama menganggap ada sujud pada surah 1, wa huwa qaulu Sufyan wa Ibn al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq
Itu pendapat Imam Sufyan Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, termasuk Imam Ishaq. Dan juga wa huwa qaulu Abi Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah pun sama. Wa qala ba'duhum innaha taubatu nabiyyin wa lam yarwi sujuda fiha. Sebahagian ulama kata itu adalah taubat Nabi, maksudnya sajadaha Dawud alaihi salam taubatan. Nabi Dawud alaihi salam sujud sebagai sujud taubah, walam yarwi sujuda fiha, dan sebahagian ulama menganggap tidak ada sujud pada surah 1. Tapi dalam riwayat lain, riwayat daripada Abdullah bin Abbas juga, di situ ada menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada surah Sad dalam sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sajadaha Dawud alaihi salam taubatan wa nasjuduha syukran. Nabi Dawud alaihissalam sebagai sujud taubah, kami pula akan sujud pada satu ayat itu sebagai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah ada ikhtilaf di sisi ulama, ada yang mengambil berat ada sujud pada surah Sad, ada setengah ulama anggap tidak ada sujud. Babun fis sajdati fil haji, bab berkenaan dengan sujud tilawah pada surah Al-Hajj. Haddatsana Qutaibah akhbarana Ibn Lahiyata an Mishrah ibn Ha'ana an Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah. Uqbah bin Amir kata, ya Rasulullah, fuddilat suratul Hajj bi anna fiha sajdataini, fuddilat bi taqdiri hamzatil istifham. Adakah suratul Hajj itu diberi fadilah, diberi keutamaan lebih berbanding dengan surah lain, disebabkan pada surah Al-Hajj itu ada 2 sajdah? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya betul. Wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma, dan sesiapa tidak sujud pada 2 sajdah itu, maka jangan dia tu baca 2 sajdah itu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberatkan sujud sajdatut tilawah pada 2 sujud suratul Hajj. Qala Abu Isa, hadha hadithun laisa isnaduhu bil qawi. Imam Tirmizi kata sanad hadis ni tidak kuat, maksudnya dhaif. Sebabnya dalam sanad hadis itu ada Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah,
dia tu rawi dhaif. Haddatsana Qutaibah akhbarana Ibn Lahiyah. Dia tu واختلف أهل العلم في هذا فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. Ulama berselisih pendapat pada hadis ni. Maksud hadis ni diriwayatkan daripada Sayyidina Umar dan Abdullah bin Umar. Mereka berdua kata diberi keutamaan lebih pada surah Hajj disebabkan ada dua sajdah pada surah 1. Wa bihi yaqulu Ibn al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq, mereka juga berpendapat begitu. Wara'a ba'duhum fiha sajdatan ay sajdatan wahidatan. Sebahagian ulama pula berpendapat hanya ada satu sajdatut tilawah saja pada surah Al-Hajj itu, yaitu sajdah pertama, yang dikatakan dua sujud, dua tempat tu dalam surah Al-Hajj itu. Tempat pertama, sujud pertama tu, itu saja ada, tidak ada dua sajdatut tilawah. Wa huwa qaul Sufyan ats-Tsauri wa Malik wa ahli Kufah. Itu pendapat Sufyan Tsauri dan Imam Malik dan juga Ahlul Kufah. Ahlul Kufah ay Abu Hanifah wa man tabi'ahu. Imam Abu Hanifah dan pengikut dia, ulama Ahnaf tu dikatakan Ahlul Kufah. Babu ma ja'a ma yaqul sujudil Qur'ani, bab berkenaan dengan doa akan dibacakan pada sujud Al-Quran. Haddatsana Qutaibah akhbarana Muhammad bin Yazid bin Khunais akhbarana Al-Hasan bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Yazid qala li ibn Jurayj ya Hasan akhbarani Ubaidullah ibn Abi Yazid an ibn Abbas qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia kata rajul, seorang lelaki datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajul maksud di sini berdasarkan riwayat lain, dia itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Faqala ya Rasulullah, sahabat itu kata, wahai Rasulullah, inni ra'aituni al-lailata wa ana naimun. Saya lihat diri saya dalam keadaan tidur pada waktu malam. Maknanya saya mimpi ka'anni usalli khalfa syajaratin, seolah-olah saya sedang semayang di belakang satu pohon. Fasajadtu, kemudian saya sujud. Maksudnya annaha sajdatut tilawah, sujud tilawah. Fasajadatis syajaratu lisujudi, maka pohon itu juga sujud kerana sujud saya.
fasami'tuha wa hiya taqulu, kemudian saya dengar pohon itu menyebut, Allahumma ktub li biha indaka ajra, wahai Allah, tulislah bagi aku biha ay bi sababi hadhihi sajdah, dengan sebab sajdah ini, indaka ajra, tulislah di sisi engkau ganjaran, wada' anni biha, biha sama al-ba di sini, al-ba'u lis-sababiyah, maksudnya bisababi hadhihi sajdah, dan gugurkanlah daripada saya dengan sebab sajdah ni, wizran ay isman, dosa, waj'alha li indaka zukhra, zukhra bermakna ajaran sama, dan jadikan ia bagi saya di sisi engkau pahala ataupun simpanan, wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud, dan terimalah akan ia daripada saya seperti mana engkau terima ia daripada hamba engkau Nabi Dawud tu. Terimalah sajdah tu seperti mana makbul sajdah daripada Nabi Dawud. Qala al-Hasan, Hasan bin Muhammad rawi kata, qala ibnu Jurayj, ibnu Jurayj, syekh dia tu, dia kata, ibnu Jurayj kata saya, qala li jadduka, tu engkau kata kepada aku, qala ibnu Abbasin, faqara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajdatan, summa sajada, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat sajdah, sajdatan ay ayat as-sajdati, summa sajada, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Faqala ibn Abbas, sami'tuhu wa huwa yaqulu misla ma akhbarahu ar-rajulu an qawli syajarati. Abdullah bin Abbas kata, saya dengar dia kata umpama apa yang orang itu menceritakan tentang doa daripada an qawli syajarah, tentang doa daripada pohon itu. Wa fil babi an Abi Sa'id qala Abu Isa, hadha hadithun gharibun min hadith ibn Abbas la na'rifuhu illa min hadha al-wajh. حدثنا عبد الوهاب الثقفي أخبرنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة قالت، رواية عائشة شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada sujud Quran pada waktu malam, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Jadi Nabi sallallahu baca sujud
Quran, sujud tilawah pada waktu malam tu baca doa ni. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahihun babu ma zukira fi man fatahu hizbuhu min al-laili faqadahu bin nahar. Bab berkenaan dengan orang yang terluput hizb wiridnya, hizbuhu ay wirduhu, pada malam. Jadi maksudnya orang tak sempat nak wiridnya hizib pada waktu malam, yang selalunya dia duk wirid tu, duk baca hizib tu, doa-doa tu, terlepas, tak sempat dia nak wirid pada waktu malam tu, faqadahu bin nahari, boleh orang itu ganti balik hizib tu, wirid tu pada siang hari. Haddatsana Qutaibah qala akhbarana Abu Safwan an Yunus an ibn Shihab anna Sa'ib ibn Yazid wa Ubaidullah akhbarahu an Abdurrahman ibn Abdul Qari qala sami'tu Umar ibn al-Khattab yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Sayyidina Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi ay an wirdihi, orang tertidur daripada hizibnya, wiridnya, atau an syai'in minhu, ataupun sesuatu daripadanya, minhu ay min hizbihi, yakni min ba'di wirdihi, ambil maksud min tu, minhu, min litaba'id, menyatakan makna sebahagian. Jadi an syai'in minhu ay an ba'di wirdihi, tertidur daripada sesuatu di antara sebahagian wiridnya. Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, baca akan ia yang terlepas itu masa di antara sembahyang subuh dan sembahyang zuhur. Waktu di antara tu boleh khata' balik, baca balik wirid-wirid yang dia tidak sempat baca pada waktu malam tu, yang selalunya dia baca tu. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, ditulis baginya seperti mana dia baca hizib tu, wirid tu pada waktu malam. Maksudnya pahala sama seperti mana dapat pahala wirid pada waktu malam, walaupun terlepas pada waktu malam, wirid pada siang hari, pahalanya akan diberi sama. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahihun wa Abu Safwan ismuhu Abdullah ibn Sa'id al-Makki wa rawa anhu al-Humaydi wa kibarun nasi. Kibarun nas maksud di sini ka Ahmad wa Ibn al-Madini, seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibn al-Madini, maksudnya
dua imam tu. Babu ma jaa min at-tashdid fi alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Bab datang berkenaan dengan kekerasan hukum pada orang yang angkat kepalanya qabla al-imam, dulu daripada imam. Maksudnya imam belum angkat kepala lagi daripada ruku' sujud, makmum angkat dulu. Ada di situ tegahan, larangan keras supaya tidak buat gitu. Haddatsana Qutaibah qala akhbarana Hammad bin Zaid an Muhammad bin Ziyad wa huwa Abu al-Harith al-Basri thiqatun an Abi Hurairah qala qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himarin. Ama hamzah istifham dan manafiyah. Tidakkah patut bimbang terhadap orang yang angkat kepalanya qabla al-imam, qabla al-imami ay minar ruku'i aw as-sujudi, ay yuhawwil Allahu ra'sahu. Tidakkah patut bimbang Allah subhanahu wa ta'ala tukarkan kepalanya, kepala orang angkat kepala dulu daripada imam tu, tukar ra'sa himarin dengan kepala keldai. Jadi maksud tukar dengan kepala akan tukar jadi kepala keldai. Maknanya ini makna kinayah daripada perbuatan jahil. Keldai ini disifatkan dengan kebodohan, itu maksudnya akan ditukar dengan kepala keldai. Maksudnya yang angkat kepala dulu daripada imam ketika rukuk dan sujud itu. Yang buat seperti itu adalah disebabkan dia kejahilan tentang mengikuti tentang cara mengikuti imam tu. Jadi kebodohan itulah disamakan dengan kebodohan keldai. Jadi maksudnya daripada hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang makmum tidak boleh angkat kepala dulu. Larang daripada makmum angkat kepala dulu daripada imam, daripada rukuk dan juga sujud. Qala Qutaibatu qala Hammadun qala li Muhammad bin Ziyadin innama qala ama yakhsha. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun wa Muhammad bin Ziyadin wa huwa basariyun siqatun
yukna Abul Haris. Riwayat daripada Abu Hurairah tu, dia tu orang penduduk Basrah, rawi siqah, kunyah dia Abul Haris. Babu ma jaa fil ladzi yusalli al-fariidata thumma ya'ummu an-nasa ba'da dhalika. Bab berkenaan dengan orang yang sembahyang fardu, maksudnya dia tu dah sembahyang fardu, kemudian selepas daripada itu, setelah dia sembahyang fardu tu, dia jadi imam pula bagi orang lain, orang ramai, boleh ataupun tidak. Haddatsana Qutaibatu qala akhbarana Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Mu'adz bin Jabal sembahyang bersama dengan Rasulullah SAW sembahyang maghrib. Thumma yarji'u ila qaumihi, kemudian dia kembali kepada kaumnya, kumpulannya. Faya ummuhum, dia jadi imam pula dengan mereka. Jadi maksudnya boleh waktu dah sembahyang fardu, kemudian jadi imam pula di. Jadi dalam riwayat lain ada sebut semayang yang mana Mu'adz bin Jabal sudah semayang pergi jadi imam pula di tempat dia tu. Di situ pula ada sebut semayang Isya. Jadi dalam riwayat ni ada sebut maghrib. Jadi yang masyhurnya kisah ni, Mu'adz bin Jabal semayang kemudian pergi jadi imam pula tu. Riwayat masyhurnya waktu semayang Isya. Jadi bila sudah sembahyang fardu, kemudian semayang pula, sama ada jadi imam ataupun makmum pula, itu akan dikira semayang pertama tu fardu, yang kemudian tu akan dikira sunat ataupun nawafil. Qala Abu Isa hadza hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hadza inda ashabina, ay inda ashabil hadis الشافعية وأحمد وإسحاق. قالوا إذا أما الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك. Imam tu kata, apabila seseorang menjadi imam bagi satu kumpulan pada sembahyang fardu, sedang dia dah pun sembahyang fardu tu sebelum itu, anna salata man itamma bihi jaizatun, sembahyang bagi orang yang mengikuti dengannya, man itamma bihi ay makmum. Anna salata man itamma bihi ay anna salatal ma'mumi jaizatun, sembahyang makmum tu kira harus. Wahtajju bi hadis Jabir fi qissati Mu'adz, dan mereka berhujjah dengan hadis Jabir berkenaan dengan kisah Mu'adz tu.
sudah sembahyang fardu dia jadi imam, sama ada boleh ataupun tidak. Di situ ada ikhtilaf di sisi a'immah salasah selain daripada Imam Abu Hanifah. Mereka kata harus boleh. Maknanya yang imam tu ketika tu sembahyang dikira sunat nawafil bagi dia, yang ikut ni makmum ni sembahyang fardu. Maksudnya imam niat lain sembahyang sunat nawafil, makmum punya niat lain sembahyang fardu. Walaupun begitu, tiga imam kata sah, boleh. Di sisi Imam Abu Hanifah, pendapat daripada Ahlul Kufah ni, kalau keadaan sembahyang tu begitu, niat imam dengan makmum tak sama, kira tak sah sembahyang tu. Kalau orang yang jadi imam tu sembahyang sunat nawafil, niat dia, makmum ikut sembahyang fardu, di sisi mazhab Hanafi tak boleh. Wa huwa hadithun sahihun, yang mana imam-imam kata boleh ni, mereka berhujjah dengan hadis yang ada kisah Muaz riwayat Jabir tu. Hadis sahih. Wa qad ruwiya min ghairi wajhin, ay min ghairi tariqin wahidin an Jabirin, bukan satu tariq. Maksudnya banyak tariq diriwayatkan hadis ni daripada Jabir. Wa ruwiya an Abi Darda'i annahu su'ila an rajulin dakhala al-masjida wal qawmu fi salatil asri. Diriwayatkan daripada Abu Darda, dia disoal tentang orang masuk dalam masjid sedang golongan yang semayang dalam masjid tu semayang asar. Maksudnya orang tu masuk dalam masjid, ada sekumpulan sedang semayang tu semayang asar. Orang tu semayang ramai-ramai tu semayang asar. Wa huwa yahsabu annaha salatul zuhri, dan orang yang masuk mai itu dia sangka itu adalah semayang zuhur. Fa'tamma bihi, kemudian dia mengikuti dengannya, dia ikut semayang zuhur, yang sebenarnya orang ramai itu semayang tu semayang asar. Qala salatuhu jaizatun, Abu Darda jawab, kata semayang dia sah, harus. Kalau niat semayang tu tidak sama, orang semayang asar, yang ikut makmum ni niat ikut semayang zuhur, boleh ataupun tidak. Orang tu orang ramai tanya pada Abu Darda. Qala, Abu Darda jawab, kata salatuhu jaizah, sah, harus. Wa qad qala qaumun min ahli al-Kufati, sekumpulan ulama dari Ahlul Kufah, pengikut Imam Abu Hanifah, maksudnya ulama Ahnaf, kata idza tamma qaumun bi imamin wa huwa yusalli al-asra wa hum yahsabuna annaha az-zuhr fa shalla bihim wa qatadaw bihi fa inna salat al-muqtadi fasidatun. Sama keadaan sekumpulan sembahyang mengikuti dengan imam
semayang asar. Apa nama orang yang mai ikut ni, dia anggap mereka ni sedang semayang zuhur, dia pun masuk semayang ikut dengan imam tu. Semayang muqtadi makmum. Semayang makmum tu kira batal. Jadi dalam mazhab Hanafi, idza ikhtalafa niyatul imam wal makmum, apabila berlainan niat imam dan makmum, tidak boleh semayang tu kira tidak sah. Imam semayang zuhur, makmum pun ikut semayang zuhur, boleh. Imam semayang asar, makmum ingat itu adalah masih orang tu semayang zuhur lagi, dia pun ikut dengan niat zuhur. Bila niat imam dengan niat makmum tak sama, di sisi ulama Ahnaf, kira semayang tu tidak sah, batal. Begitu juga orang semayang sunat, orang tu sedang semayang sunat, orang datang, kemudian dia ingat semayang fardu, dia pun ikut semayang fardu. Dalam mazhab Hanafi tak boleh, batal. Maknanya kena sama. Kalau imam tu semayang fardu, makmum semayang fardu. Imam tu semayang zuhur, makmum semayang zuhur, kena sama. Babu ma zukira min ar-rukhsati fi as-sujudi ala thawbi fil harri wal bardi. Keharusan sujud di atas kain di tempat panas dan sejuk. Haddatsana Ahmad bin Muhammadin akhbarana Abdullah bin al-Mubarak akhbarana Khalid bin Abdurrahman قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر، ظهائر جمع ظهيرة، ظهيرة maksudnya syiddatul harri nisfan nahar, terlalu panas waktu tengah hari, itu panggil zahirah. Riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata, apabila kami semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tengah hari yang terlalu panas, sajadna ala thiyabina, kami sujud di atas pakaian kami, ittiqa'al harri, untuk mengelak daripada panas itu, kerana takut panas. Jadi maksudnya kain orang semayang tu apabila nak sujud, jadi lapik bawah dahi, muka, tujuannya nak mengelak daripada tempat sujud tu terlalu panas ataupun sejuk, diharuskan. Maknanya itu boleh. Daripada situ ulama, jumhur ulama termasuk Imam Abu Hanifah, mereka kata harus sujud di atas kain, kain yang bersambung dengan orang semayang, pakaian tu bersambung dengan orang semayang. Tapi di sisi Imam Syafi'i tidak boleh, dan Imam Syafi'i
Syafi'i mengambil maksud yang sebut dalam hadis itu kain tidak bersambung dengan orang semayang tu. Jadi di sisi aimah lain maksudnya as-saubul ala siyabina tu, siyab jama' bagi saubun. Saub maksud di situ as-saubul muttasil bil musalli. Di sisi Imam Syafi'i saub maksudnya as-saubul munfasilu bil musalli. Di situ ijtihadnya daripada imam-imam ada ikhtilaf sedikit. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahihun wa fil babi an Jabir ibn Abdullah wa ibn Abbas wa qad rawa hadza al hadits Waqi'un Waqi' ibn al-Jarrah an Khalid ibn Abdurrahman, semakna dengan hadis sahih ini. Masih ada lagi riwayat datang daripada Jabir dan juga Abdullah bin Abbas, dan juga hadis ni Waqi' ibn al-Jarrah, juga riwayat Waqi' ibn al-Jarrah ni anak murid Imam Abu Hanifah, tu guru Imam Syafi'i. Dia juga riwayat daripada Khalid bin Abdurrahman, seperti mana Abdullah bin Mubarak riwayat daripada Khalid bin Abdurrahman yang disebut dalam sanad hadis bab tu.